selawat kepada Nabi kita Muhammad ini hukumnya berlaku khilaf di kalangan ulama pada kali pertama dalam hidup atau setiap masa. Adakah ianya wajib pada setiap masa ataupun disebut nama Nabi, maka wajib bagi kita untuk mengucapkan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun melepaskan kewajipan tersebut dengan mengucapkan salawat tadi di luar daripada solat sekali, atau setiap kali disebutkan nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam majlis, maka wajib bagi kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini adalah daripada kefahaman para ulama terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi daripada ayat ini maka para ulama berlaku perbincangan yang telah kita sebutkan tadi. Al-Imam Syekh Muhammad Zaki Ibrahim rahimahullahu taala mengatakan, idza dzukira sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa kana awwalu ma yuzkaru bihi wajibus salati wassalami alaihi. Jadi setiap kali disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap disebut nama Nabi wajib kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmahnya ini ada hikmah yang luar biasa. Ana fassalatu wassalamu alaihi muzakkiratun bihuquqillahi qassatan. Karena selawat dan salam ke atas baginda Nabi ini mengingatkan kepada kita dengan huquqillah, dengan hak Allah Subhanahu wa taala secara khusus, summa bihuquqihi sallallahu alaihi wasallam, dan hak Nabi kita Muhammad, summa bihuquqil islami ammatan, dan kemudian dengan hak Islam itu secara umumnya. Sebab itu disebutkan di dalam sebahagian ucapan Maulana Syekh Al-Imam Zaki Ibrahim rahimahullah, ja'atis salatu fil Qur'ani bima'na al-ibadah. Salawat ini, salah disebutkan di dalam Al-Quran dengan maksudnya sebagai ibadah. Ini dipanggil tafsiran bagi kalimah Al-Quran, bagi as-salah dalam Al-Quran dengan makna ibadah, seperti dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa aqimus salah. Wa aqimus salah dengan salah dengan makna ibadah. Ini ibadah ma'rufah. Ini salat yang ma'hudah, yang kita sedia maklum, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Dan ada juga salawat dengan makna doa, dengan makna doa. Seperti firman Allah, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wa salli alaihim dengan makna wad'u lahum. Yani salawat kepada mereka dengan makna berdoa kepada mereka. Inna salataka sakanun lahum, ay inna du'aaka salat sakanun lahum. Yani doa kamu kepada mereka itu akan jadi ketenangan. Dan ada juga dalam lughah dengan makna rahmah, dan juga dengan makna sana, puji. Dan nanti kita akan perhati apa makna salah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apakah makna tersebut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Rasul? Mana yang selayaknya diletakkan dengan makna pada ayat tersebut? Pertama, al-amru bis-salati was-salami alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam ayat ini arahan untuk melakukan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad muakkadan min iddati jawanibah. Ini dikuatkan dengan beberapa sudut dalam ayat tersebut. Ini ayat yang agung. Ya Allah Ta'ala sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sendiri berselawat kepada Nabi, dan para malaikat juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani tidak ada dalam Al-Quran
semisal ini yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Allah terlibat dalam melaksanakan perkara tersebut, melainkan selawat kepada Nabi. Jadi amrus salah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina al-Mustafa ini adalah urusan yang luar biasa. Karena Allah taala sendiri melibatkan dengan zatnya yang agung terhadap melakukan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyebut innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah. Kemudian yang kedua disebutkan dengan inna. Dalam bahasa Arab, inna ni litakid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah menambahkan lagi kemuliaan dan keagungan serta kepentingan dan khususiat selawat kepada Nabi ini dengan menyebutkan bahawa sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi SAW. Dan selawat Allah kepada Nabi SAW ini berterusan. Buktinya dengan ayat Allah yang Allah Ta'ala sebut dengan gunakan sirah mudhari'. Yusalluna. Allah Ta'ala tak sebut innallaha yusalli 'alan nabi, innallaha ta'ala shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah berselawat kepada Nabi, tapi Allah Ta'ala guna dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun di sini ini kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bukan gabung di antara Allah dengan malaikat, karena ada perbezaan di antara selawat Allah dan selawatnya para malaikat Allah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama perlu takdir ayat ini. Ayat ini perlu ditakdirkan. Takdirnya apa dia? Innallaha wa malaikatahu, innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berselawat dengan selawatnya Allah dan malaikat berselawat dengan selawatnya malaikat. Baik, banyak mana? Bila? Berterusan. Bagaimana berterusan? Dari dilalah kepada ayat yusallun atau yusalli, iaitu dengan perkataan mudhari'. Al-mudhari' kata ulama litajaddud, untuk menunjukkan kata sentiasa ada pembaharuan. Maksudnya sentiasa berlaku. Bukan hanya dengan makna berlaku telah berlaku, tetapi sebaliknya sentiasa berlaku. Bermakna sehingga saat ini dan akan datang, maka salawat itu akan berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala, sedang Allah tidak diliputi dengan masa. Tidak diliputi dengan masa, cuma disebutkan tadi untuk maklumkan kepada kita bahawa ini adalah berterusan, tidak akan terputus. Sama. Dan adakah selawat tadi berlaku ketika Nabi telah ada ataupun sebelum Nabi ada? Kalau zahir dengan ayat Allah Ta'ala, sebelum Nabi diutuskan lagi telah adanya ayat Allah Ta'ala, maka selawat tadi telah berlaku sebelum Nabi kita Muhammad SAW wujud di alam zahir. Maksudnya Nabi Allah Ta'ala telah berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad dengan sebelum wujudnya Nabi ke alam zahir. Jadi selawat ni agung. Selawat ni agung. Dan kemudian bila ditanya kepada Maulana Al-Imam Zaki Ibrahim rahimahullahu taala, yang dimaksudkan dengan selawat daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu maknanya apa? Sebahagian ulama mengatakan bahawa selawat tadi dengan makna ar-rahmah, kata mereka. As-salatu minallah bermakna rahmah. Ini rahmat Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Maulana Syekh Muhammad Zaki Ibrahim rahimahullahu ta'ala tidak menterjemahkan dengan makna rahmah, tetapi dengan maksud, kata beliau, lihadza fassarna as-salata alaihi sallallahu alaihi wasallam minallahi bi annaha ata'un ilahiyyun, pemberian ilahi. Ay tamun amun kamilun syamilun, yakni seluruh kesempurnaan pemberian Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dengan makna innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. As-salah minallah, selawat daripada Allah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad, iaitu dengan makna bukan rahmah sahaja, tapi dengan makna ata'un ilahiyyun tamun syamilun kamilun amun, maksudnya seluruh kesempurnaan
pemberian kesemuanya diberikan kepada Nabi SAW. Likulli ma qatara ala qalbi bashar, apa sahaja yang terlintas dalam hati kita dengan penganugerahan, maka ada pada Nabi SAW dengan salawat daripada Allah kepada Sayyidina Rasul. Tamam? Itu makna dia. Sebab tu kata Al-Imam Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, fa inna taqyida salatillahi huna ala habibihi al-a'zam wa tafsiriha bi khususi aw bi qasisati ar-rahmah aw al-maghfirah faqat aw nahwiha tahakkumun la dalila lah. Kata dia, la dalila alaihi. Kata kalau kita kaitkan, kita ikatkan salawat daripada Allah kepada Nabi dengan makna rahmat sahaja, kata beliau, hadza tahakkum la dalil alaihi, tak ada dalil dengan perkataan tersebut. Karena menyebutkan tadi dengan dikaitkan atau diikat dengan makna rahmat sahaja. Faham? Dan kata beliau, cukuplah dengan dalil yang kita disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Jadi Allah Ta'ala sebut dengan pemberian-pemberian yang luar biasa kepada Nabi. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, inna a'tayna kal kausar, kami berikan kepada kamu dengan al-kausar. Kausar apa dia maknanya? Kausar ala wazni faw'al, kausar faw'al, faw'al ala wazni mubalaghah, dengan makna pemberian yang banyak. Kausar dengan makna ata'an katsirah, nah, dengan makna pemberian yang banyak. Kausar bukan hanya dengan makna telaga kausar sahaja. Kausar dengan wazan faw'an dalam bahasa Arab, kalau kita mengaji saraf, dengan makna mubalaghah, iaitu dengan maksud pemberian yang banyak kami beri kepada kamu ya Rasulullah. Dan salah satunya apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam. Jadi ini sebahagian sahaja daripada apa yang disebutkan oleh beliau tentang maksud tersebut. Cuma saya sebutkan ni secara umumnya apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebutkan oleh Maulana Syekh Zaki Ibrahim dalam kitab beliau Fiqhus Salawat wa Madaihi An-Nabawiyah. Jadi dalam kitab ni disebutkan tentang sejarah selawat-selawat, dan kemudian kenapa selawat ni disebutkan begitu. Ada seperti selawat ada selawat kata beliau yang dalam bentuk diambil daripada riwayat daripada para sahabat. Ada selawat dalam bentuk syair, ada selawat dalam bentuk ramziah ataupun dalam bentuk makna ataupun simbol yang kadang disalah faham oleh sebahagian orang terhadap selawat-selawat tersebut, lalu disyarahkan oleh beliau dengan makna yang sesuai dengan maknanya, sekadar ijtihad yang telah diberikan oleh Allah kepada ilham yang diberi oleh Allah kepada Sayyidina Syekh Muhammad Zaki Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Lepas tu kata beliau lagi bahawa kita sebenarnya melakukan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini adalah kerana beberapa sebab. Iaitu yang pertama, kerana kita bersyukur kepada Allah di atas utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ada juga dengan makna pengharapan daripada Allah, raja. Ada juga dengan makna wafa, yakni dengan maksud kita melaksanakan yang sepatutnya kita laksanakan kepada Sayyidina Rasul. Nah, dan kemudian wala dengan makna kita meletakkan wala ataupun perjanjian kita dan juga ketaatan kita hanya kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketaatan kepada baginda Rasul dengan makna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Dan Nabi kita mengajarkan kepada kita juga dengan menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, dalam khitam tasyahud. Setiap tasyahud kita akan baca selawat Ibrahimiyah. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad dengan riwayatlah. Wa ala kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Jadi kita baca macam tu. Boleh tambah Sayyidina, atau berlaku perbincangan di kalangan ulama, dan ta'adduban ma'a Sayyidina Rasul boleh saja tambah, tidak ada masalah. Dan itu tidaklah menjadi bid'ah seperti mana yang disebut oleh sebagian orang. Sama. Abaikanlah bid'ah-bid'ah tu. Jadilah kampungan mereka jadilah. Syirik, khurafat semua tu kan. Jadi kat kita tak payahlah
Semua benda nak syirik, nak khurafat ni. Ya.